Yati, kau cakap dengan siapa? Ada ni kawan aku kat sebelah aku. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel Story Azzy. Okay, macam yang korang tengok dekat tajuk bawah ni, misteri pelajar baru. Okay, hari ni aku nak cerita story ni apa yang terjadi dekat diri aku sendiri, pengalaman aku waktu aku sekolah. Kisah ni terjadi pada waktu tahun 2003 macam tu lah. Tak silap aku waktu tu aku dah darjah 6. Okay, ada satu hari tu, ada satu pelajar baru ni baru masuk. Okay, budak ni, pelajar ni dia budak Sarawak. Kan selalu kalau orang Sarawak ke Sabah ke, aku tak sure lah, tapi diorang ada satu macam nak kata apa lah, macam perkim tak silap aku tak sure nama dia. So basically budak-budak yang daripada Sarawak ke, atau ada yang anak yatim ke, diorang ada yang duduk dalam macam satu rumah under tu, under perkim ke apa, aku tak sure. Okay, kalau korang tahu, korang betulkan aku. Aku tak ingat sangat benda ni. Okay, macam biasalah budak baru masuk, so dia mesti jadi tumpuan kan. Okay, bila budak ni masuk, dia macam biasa je, dia pakai tudung, dia macam budak normal biasa. Cuma yang peliknya, dia ni pendiam. Dia bukan, aku tak tahulah, mungkin sebab budak baru kot, so dia macam tak banyak cakap sangat. Okay, so bila cikgu dah explain, cikgu dah kenalkan nama dia apa benda semua. Dalam ni aku nak panggil dia Yati lah, bukan nama sebenar. Aku panggil dia Yati je lah. Okay, cikgu dah kenalkan dia semua. Aku jenis suka berkawan tau. Kalau ada budak baru ke apa ke, tak kisahlah, aku memang suka tegur. So bila dia dah duduk, dia duduk kat tempat dia duduk dekat sebelah tingkap tau. Kebetulan tempat tu ada kosong, so meja lain semua dah penuh. Tempat tu ada kosong, saya duduk situ. Aku tak ingat dia duduk seorang ke, atau duduk sebelah budak perempuan yang lain, aku tak ingat. Okay, duduk situ. Mula-mula tengok macam biasa je. Okay, bila dah tengok macam biasa, waktu rehat ke, cikgu tak ada, aku datang lah dekat kan, tanya aku, kawan-kawan aku semua datang tanya siapa nama, daripada mana, benda semua kan. So bila dah tanya tu, dia jawab pun sepatah-sepatah. Dia macam dia tak jawab direct. Dia macam bila kita tanya baru dia jawab, kita tanya baru dia jawab. Okay, bila budak ni dah lama-lama tu kan, aku kesian sebenarnya dengan dia ni. Disebabkan dia tu pendiam, dia suka buat hal sendiri, dia ni selalu kena bully tau. Biasa budak-budak nakal kan, bully. Kadang dia kena tarik tudung, kadang kena ejek. Memang kesian lah. Kita orang macam, aku member aku marah juga, budak-budak lelaki ni, weh, janganlah kacau dia. Tapi tak, dia ni contoh lah, tudung dia kena tarik kan, dia macam, dia pusing, dia pandang, lepas tu dia betulkan. Macam tu je. Dia tak ada, aku tak nak kata marah, macam tak marah. Aku tak tahulah nak explain macam mana tu. Tapi setiap kali apa benda yang budak lelaki buat ke, ada orang yang kacau dia ke, dia macam macam tu je. Betul dah, dia betul kan. Dia tak ada nak sound budak lelaki tu apa, tak ada. Then bila dah macam tu, ada satu hari tu kadang kita orang ternampak dia ni macam suka cakap sorang-sorang tau. Lama-lama perangai dia hari demi hari lain tau. Dia macam suka cakap sorang-sorang. Kadang kita orang tanya, Yati, cakap dengan siapa tu? Dia macam, tak ada cakap dengan siapa. Tak ada, memang suka cakap sorang-sorang. Kadang-kadang macam tu tau. Tapi kalau dia tak sedar, dia tengah kusyuk, kata dia tengah buat kerja kan, dia conteng ke apa kan, bila kita nampak dia berborak ataupun dia macam cakap dengan someone ke, kita tegur kan, Yati, kau cakap dengan siapa? Ada ni kawan aku kat sebelah aku. Korang bayangkan, padahal sebelah dia tak ada siapa pun. Okay, itu pertama yang pelik pasal dia ni. Lepas tu, okay, kalau dia pergi kantin nak makan ke, kadang-kadang dia seorang. Kalau kita orang ajak pun, dia kadang macam tak nak. Dia banyak menyendiri seorang-seorang lah. Kalau berkawan pun macam kawan-kawan macam tu je. Tapi mostly yang apa yang aku ingat lah, dia banyak seorang-seorang tau. Okay, then bila dia dah macam ni, okay, dia
kadang-kadang dia pergi tandas. Yang ni aku perasan lah kan. Okay, dia pergi tandas. Okay, dekat sekolah aku ni, aku tak ingat lah berapa blok, tapi kelas aku masa tu blok paling depan tapak perhimpunan. Nanti kalau ada gambar aku masukkan lah. Kalau ada gambar lah, kalau aku dapat aku masukkan, aku tunjuk. Okay, dia depan tapak perhimpunan. Okay, sebelah tapak perhimpunan tu ada kantin. Okay, so kita orang, kelas kita orang betul-betul dekat depan tangga. So kalau bunyi loceng ke apa, boleh terus keluar turun tangga semua. Okay, sebelah kelas kita orang ada toilet. Toilet ni kalau blok A lah kan, blok A tu bawah dia, bawah sekali toilet tu selalu guna. Tapi toilet yang sebelah kelas aku tu, dia dah lama tak buka tau. Kalau buka pun macam lampu rosak, macam tak elok nak pakai lah. Then aku tak ingat lah tandas tu bila dibuka. Tapi sepanjang masa kelas aku dekat situ, nak pergi toilet je, kita orang pergi sebelah sebelah kelas tu je lah kan, sebab paling dekat mana nak turun bawah. Okay, aku perasan hati ni, dia pergi toilet seorang-seorang tau. So kalau dia pergi seorang-seorang, lama sangat dalam toilet. Dia punya lama tu, aku tak tahulah, macam nak kata orang sakit perut pun takkanlah sampai. Memang lama gila weh. Sumpah, kadang ada cikgu macam suruh, siapa-siapa pergi panggil Yati tu, lama sangat dalam toilet. Aku pernah dengan member aku pergi toilet. Dia masuk toilet yang paling hujung. Okay, kita panggil Yati. Dia macam tu je. Yati, cepat sikit, kau lama sangat buat apa? Cikgu dah panggil lah. Sekejap, lepas tu dia diam. Masalahnya bunyi air apa langsung tak ada. Dia macam diam je. Aku tak tahu apa dia buat kat ujung tu, tahu tak? Memang tak tahu. So bila dah macam tu, kita orang macam ketuk Yati, cepatlah, cikgu dah panggil. Lepas tu sekejap, macam tu je. Dia tak ada, sekejap weh, sekejap, aku sakit perut ni. Dia tak ada, dia macam sekejap, macam tu je. Okay, itu memang pelik lah. Kalau aku tak tahulah korang ada member yang kawan macam ni ke apa, tapi ni satu perangai yang macam yang kita orang tengok Yati ni memang pelik lah. Dia suka menyendiri, dia suka buka toilet lama, kadang dia cakap sorang-sorang. And kalau kata dia marah tu, dia tenung orang tu, kau tahu tak, dia macam nak makan tau. Dia macam dia punya tenung dia tu, sampai kadang budak lelaki pun macam tak berani lah, macam tu. Nak dijadikan cerita. Okay, sekolah aku ni ada buat camp motivasi untuk budak darjah 6 sebab mungkin nak dekat UPSR, lebih kurang macam tu. Aku pun tak ingat sangat. Satu hari tu dah buat camp motivasi. Tak silap aku dalam 3 hari 2 malam kot, macam tu. Okay, budak perempuan tidur dekat blok A, dekat kelas aku tu lah, yang blok yang aku cakap tadi. Okay, budak lelaki pula tidur dekat blok E. Okay, blok E ni dia dekat dengan padang, betul-betul dekat dengan padang. Dia macam, okay, blok aku turun tangga ada kantin. Okay, dekat kantin ada satu tangga tu, macam satu tangga panjang, turun ada padang. Okay, so dekat padang ni ada blok E, F, G. Lelaki tidur kat blok E. Okay, ni memang blok hujung belakang lah. So nak dijadikan cerita, bila dah camp ni, biasalah dah sampai semua get ready, apa benda semua, budak Yati ni dia join jugalah. Sebab cikgu dah cakap ni memang wajib untuk budak UPSR benda semua kan. Cikgu nak bagi talk macam mana nak ambil exam nanti, apa semua kena get ready. Okay, so budak Yati ni pun datang lah sekali. Bila dah bagi talk apa benda semua, malam tu nak tidur tau. Nak tidur, so budak perempuan tidur kelas A. Dekat blok A. Okay, masa malam tu nak tidur, macam aku dengan budak-budak kelas aku tidur kat kelas kita orang. Ada yang budak kelas lain tidur kat kelas lain, tapi setiap kelas ada cikgu jagalah. Masa nak tidur tu, kita orang alih semua kerusi kat tepi. Kita orang kumpulkan semua meja. Kita orang tak tidur bawah tau, kita orang tidur atas meja. Kita orang susun semua meja, kita orang tidur atas meja. Malam tu, malam pertama tu ramai lah, macam
aku dengan few member aku tak boleh nak tidur sangat tau. So kita orang macam sekejap pusing ke sana, sekejap pusing ke sini, macam ada yang tak kena tau. Dan aku perasan si Yati ni, dia tak tidur tau, tapi dia duduk termenung. Dia duduk termenung, dia macam macam yang rapat kaki lutut tu kan, macam tu. Dia termenung je. Lepas tu aku macam tweet member aku, "Weh, kau tengok Yati tu asal tak tidur lagi." Kita macam, "Yati, kau buat apa?" Lepas tu dia macam tu je, tak ada apa-apa lah, macam tu. Macam pelik tau. Masa tu cikgu pula dah tertidur. So kita macam cakap lah, nak kejut cikgu ke tak ni. Ada member aku cakap kejut je lah kan. Ada yang cakap tak payah, cikgu tengah lena, tak payah kacau. Dan kita orang macam aduh, nak buat apa ni. Tak apalah, sebab Yati tu dia satu, kita orang risau sebab apa tau. Dia tak nak baring. Okay, tak kisah kau nak baring ke tak nak baring, tak kisah. Tapi masalahnya dia duduk termenung. Kadang dia tutup muka dia macam tu. Aku tak tahulah nak explain kat korang macam mana. Memang nampak pelik tau. Kalau kau tak ngantuk ke, kau apa ke, berborak gitu, orang tu lain cerita lah. Ni tak, dia diam termenung macam mana tak kena tau. Dan kita macam tak apalah, biarlah. Malam pertama tu tak ramai macam tidur lena sangat. Aku tidur macam tidur ayam je. Then nak dekat subuh, okay, dalam pukul berapa macam tu lah, cikgu semua panggil berkumpul dekat dewan. Okay, kita orang ada satu dewan besar. Okay, tapi masa buat camp ni dewan besar tu tutup. Kita orang semua kena pergi kat dewan kecil. Dewan kecil dekat blok E, blok yang budak lelaki tidur lah kan. Dekat bawah tu kan ada sekolah yang kalau korang tahu kan, setengah kelas tu dia macam ada pintu besi yang kita boleh buka macam tu. So kita orang kena pergi kat blok E, kumpul kat situ untuk semayang, untuk get ready untuk semayang subuh lah. Masa tu aku dengan a few member aku tak boleh semayang. Laki, okay, macam biasa, laki kat depan, perempuan kat belakang. So sementara nak tunggu azan subuh apa semua tu, macam biasalah ustaz. Okay, ustaz ni dia ceramah lah pagi-pagi, ceritalah sejarah tu, sejarah ni, pasal Nabi ke, apa-apa je lah kan yang berkaitan dengan agama. Aku dengan geng aku duduk belakang tau. Belakang macam perempuan, untuk belah perempuan, tapi kita duduk belakang. Sebab tak boleh semayang kan, semua masing-masing cakap belakang lain mata. Dan aku perasan Yati ni pula pun sama, tak boleh semayang tau. Okay, then korang ingat korang fikir kita orang kat belakang kan. Tiba-tiba ni dalam pukul 4 lebih ke nak pukul 5 lah, macam tu sebelum azan lah kan. Tiba-tiba ada satu macam cahaya kat tepi tingkap dia, macam dia lintas tau. Ustaz yang kat depan tu tengah cakap terus terpandang, macam tengah cakap terus terpandang. Sebab cahaya tu, ya Allah, aku cakap kau memang laju gila. Bukan aku seorang je nampak, ustaz kat depan nampak, member aku pun ada 2-3 orang nampak. Tu kita macam, apa benda tadi ni? Apa benda? Bila dah melintas punya cepat macam tu, ustaz macam terdiam tu. Lepas tu yang aku perasan lah, ustaz macam ada baca doa apa-apa yang patut kan. Lepas tu barulah dia suruh semua orang, okay, get ready semua untuk semayang apa kan. Sebab masa tu lepas dah berapa minit macam tu azan subuh. So yang lain get ready untuk semayang lah. Yang aku perasan, kita orang yang tak boleh semayang duduk belakang, duduk tunggu kan. Tiba-tiba masa dah nak habis semayang tu, aku tak tahu nak cakap apa kan. Memang rasa seram sejuk. Aku cari lah mana Yati kan. Okay, dia dekat belakang kita orang. Rupanya dia duduk kat belakang kita orang. Aku ingat kita orang dekat belakang, dia duduk kat belakang kita orang dengan tudung dia yang tak kemas langsung. Tudung dia macam sampai dah nak tutup mata, dia macam tu. Dia tenung kita orang macam, korang bayangkan, dia tenung. So aku dengan member aku tu di belakang, tolong macam, Wih, apa saya Yati ni, gelabah lah masing-masing kan. Tiba-tiba jadi macam tu kan. Lepas tu
kita orang dari belakang ni. Ustaz tak dah habis main tu, Ustaz tak habis cakap macam Ustaz nak bagi apa, talk sikit ke benda, kita orang terus Ustaz macam apa dia kan situ kan, Ustaz ni Yati ni kan. Terus korang tahu tak, kat belakang tu Yati terus menjerit meracau dia tak, macam orang kenapa dia gitu. Apa dia, kita orang takut lah. Lepas tu Ustaz macam ubat-ubatkan dia dah. Ustaz kata yang mana tak kenaan dah boleh tolong balik kelas atau berkumpul kat kantin. Yang tu aku tak ingat lah. Then dah, kita orang tak dapat nak tengok semua sebab ada cikgu tolong kan. So kita orang belah, budak-budak lelaki semua belah kan. Masa berkumpul tu tak silap aku lah, ada budak lelaki kelas aku ni cerita, malam pertama yang diorang kena tidur kat blok E tu, rupanya malam tu okay, diorang dengar bunyi something tau. So diorang pun tak boleh tidur sebenarnya. Macam aku cerita tadi kan, malam pertama aku tak boleh tidur, tapi Yati dia macam duduk termenung macam tu. Okey, tapi diorang pula malam pertama diorang tak boleh tidur, tapi diorang dengar bunyi something. Okey, aku bertanya bunyi apa kan. Diorang dengar macam bunyi orang tengah berkawat. Kawat kaki banyak-banyak tu. Kau tahu bunyi macam mana kan? Kita orang macam serius lah weh, takkanlah dengar bunyi kawat. Betul weh, diorang cakap betul weh. Ni aku ingat lagi lah yang diorang cakap. Tapi tak tahulah, Wallahualam aku tak tahu diorang tipu ke saja nak takutkan kita orang ke, aku tak tahu. Tapi ni apa yang diorang cerita kat kita orang lah. Diorang dengar bunyi kawat. So diorang macam 2-3 orang, diorang jenguk dekat tingkap kan. Korang nak tahu diorang cakap apa? Diorang nampak hantu Jepun tengah berkawat, tak ada kepala. Korang bayangkan, diorang cakap jelas weh, ramai. Diorang pegang senapang, berkawat and tak ada kepala. Kita orang dengar semua macam juak lah. Dah lah Yati macam tu, tiba-tiba diorang pula dengar macam tu. Okay, so hari yang kedua tu berlalu macam biasalah, siang buat aktiviti apa-apa yang patut kan. Then dah nak maghrib macam aku cakap tadi, dekat Padang kan ada tangga panjang kan. Okay, ini aku ingat lah, tak silap aku kita orang kena berkumpul dekat kantin. Dan aku perasan Yati tak ada tau. Kita orang cari mana Yati ni, kita orang cari kan. So ada orang perasan ada seorang budak perempuan ni duduk dekat tangga menghadap padang tu lah. Yang kita orang pergi, kita orang tak tengok. Okey, tu Yati. Waktu maghrib duduk situ, aku tak tahu dia buat apa. So ini aku datang lah kat dia kan. Aku cakap dia, aku bersentuh bahu dia. Yati, cikgu panggil lah, kau buat apa kat sini? Masa tu dia duduk termenung. Dia macam tengok dekat satu tempat ni. Aku perhati mata dia. So dekat tangga tu dia duduk, dia menghadap dekat blok G. Blok G tu makmal komputer. Makmal komputer ni memang jarang sangat guna tau. Kalau ada kelas tambahan ke apa ke, barulah guna. Memang jarang buka. Aku perasan dia tengok tu. Lepas tu aku tengoklah blok G tu kan. Lepas tu aku cakap, kau tengok apa Yati? Dia diam tau. Yati, cikgu panggil ni nak kena berkumpul, kau tengok apa? Lepas tu dia macam tu, dia tunjuk macam tu tau. Slow je tangan dia naik. Lepas tu aku tengok lah apa benda dia tunjuk kan. Okay, dia tunjuk kat blok G. Aku tak nampak apa tau. Aku memang tak nampak apa. Kau tunjuk apa? Mana ada apa-apa kat situ? Mana ada siapa-siapa? Lepas tu dia cakap apa? Aku kena pergi sana, kawan aku panggil. Dia cakap macam tu. Cakap, apa kau cakap ni Yati? Tak ada siapa kat sana. Jangan main waktu maghrib tu tak. Cikgu panggil ni, jom lah. Lepas tu dia macam tak nak. Ada perempuan kat sana tengah panggil aku. Dia cakap kawan aku tengah panggil aku. Tangan dia panjang, dia tengah panggil. Aku kena pergi sana. Masa tu aku dah nampak dia macam dah lain tu. Dia macam dah start nak gerak ke sana. Aku dengan member aku, dua orang kita macam tahan. Yati ni macam dah buat hal ni kan. Dia dah start dah balik ni.
Aku macam aduh, macam mana ni. Dah lah dari tangga nak ke kantin tu jauh sikit lah nak berjalan kan. So kita orang terpaksa macam aku rasa aku seorang pegang dia ke atau ada aku dengan member aku pegang dia. Kita orang macam seorang tu panggil ustaz ke macam tu lah panggilan. Ustaz Yati. So ustaz datang. Sorry part ni aku macam tak berapa ingat. Ustaz ni datang. Ustaz macam tanya dia, kau nak buat apa? Kau apa benda ni? Ustaz tak tanya macam kan. Yang aku dengar, aku ingat lah, dia cakap aku nak pergi sana. Dia tak pastikan diri dia memang bukan dia dah. Dia cakap aku nak pergi sana, kawan aku panggil, aku nak pergi sana, aku kena pergi sana. Lepas tu Ustaz macam marah, kau nak buat apa pergi sana? Tak payah kan, itu bukan tempat kau tak payah, kau duduk sini dengan kita orang, jangan nak pergi sana. Aku nak pergi sana, lepaskan aku. Masa ni aku dah pegang benda dia dah menonton memang dah menjerit lah. Memang dah menjerit. Aku bayangkan masa tu budak-budak kat kantin semua boleh kata ramai semua datang tengok sebab bising. Dia menjerit semua kan. Yang saya kata hati ni memang nak kena berubat ni, nak kena bawa balik benda semua kan. So tak silap aku malam ke maghrib tu jugalah orang daripada Pak Ustaz macam ubat-ubatkan dia sikit. Diorang call tempat dia tu lah, Perkim ke apa benda kan. Macam call untuk ambil dia datang untuk berubat. Yati ni dia tak masuk camp tu sampai habis pun. Aku rasa malam kedua tu dia dah memang kena balik lah, kena ambil tak silap aku. So bila Ustaz dah call, cikgu dah call apa semua, dia datang ambil. Kita orang memang esoknya tu malam tu tidur memang tak ada apa-apa. Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Esok pun macam masing-masing habis macam tu je. Memang lepas je Yati tu pergi, malam tu memang kita orang tak adalah kena kacau. Cuma benda tu macam kena kacau dekat Yati tau. So kita orang semua dapat perhati apa yang jadi kat dia. Nak kena kacau, macam kena kacau teruk-teruk ke budak-budak malam tu tak ada, memang tak ada. So kita orang dapat tengok apa jadi kat Yati lah. Okay, then dah habis semua camp benda semua kan, masuk sekolah balik macam biasa. Bila masuk sekolah balik, kita orang perasan lah Yati ni tak datang tau. Dia bukannya macam dulu dia selalu datang, tapi lepas dia jadi kes dekat camp motivasi tu, dia dah jarang datang. Kalau kata dalam seminggu tu macam 2-3 hari je, Isnin, Selasa, Rabu, lepas tu kami Jumaat dah tak datang, ataupun selang-selang, ataupun dalam seminggu tu sehari je dia datang. Dan dapat tahu, yang cikgu cerita lah, Yati ni macam tak sihat, dia kena berubat. Lepas daripada kes tu dia macam tak sihat, dia berubat. Banyak lah macam-macam jadi kat dia. Dan sampailah dia peksa. Aku tak ingat dia ambil ke tak, tapi yang aku tahulah dia macam dah tak, hujung-hujung tahun tu macam memang dah tak nampak sangat tau. Dah tak tahu dia tu sekolah situ lagi ke tak. Memang dah selalu tak nampak dia. Apa, selalu kita dah jenam ni, dah habis UPSR ni, bila nak masuk form 1 ke apa, momen-momen terakhir hari sekolah ke hari UPSR tu mesti kita ingat semua kawan apa kan. Tapi Yati ni macam seolah-olah semua orang macam dah lupa kat dia, sebab dia memang tak ada. Dia macam menghilangkan diri. Bila pihak sekolah call tempat dia je, orang cakap Yati ni tak sihat, kena berubat, tak boleh pergi sekolah, belajar daripada kawasan tu. Macam-macam lah, aku tak tahulah kan. So lepas dia habis sekolah semua, sampailah sekarang memang lost contact. Aku ada contact juga budak-budak waktu aku sekolah rendah kan. Tapi waktu start form 1 tu, masing-masing semua cakap memang lost contact terus dengan Yati. Memang tak tahu apa cerita. Sampailah sekarang ni tak tahu Yati tu macam mana, apa dia buat sekarang, apa kerja dia waktu di form 1, dia macam mana, dia sekolah mana, dia duduk mana. Sumpah kita orang semua memang lost terus. Seolah-olah macam dia menghilangkan diri terus. Sampai cikgu pun tak tahu. Cikgu pun tak tahulah mana Yati tu. Cikgu pun tak tahu. Sampai macam tu. So ni lah sampai sekarang lah, kadang bila teringat balik kan, benda ni macam misteri tau. Aku tertanya-tanya pasal Yati ni. Dia macam mana waktu form 1 tu lah kan, dah habis apa semua, macam mana keadaan dia. Benda ni tertanya tau. Bila nak contact pun tak boleh, sebab zaman dulu mana ada handphone. So nak call pun susah. Rumah
tempat pekim tu pun aku tak tahu. Macam tertanya-tanya lah, kenapa dia macam tu, kenapa dia misteri sangat, seolah-olah macam dia ada something yang bersama dengan dia. Sebab waktu masuk sekolah je terus dah nampak dia cakap sorang-sorang. Bila kita ajak berkawan ke bergaul, dia tak nak. Memang misteri lah. Aku yang tapi sedih lah dia, bila dia macam tu dia dibuli kan. Aku nasihatkan lah, kalau orang-orang yang pendiam ke apa benda macam ni, cuba korang try ajak berborak, at least berborak lah sikit-sikit. Mana tahu dia ada depression ke, ada masalah ke apa ke. And dalam masa yang sama, at least kita dapat tahu apa keadaan dia. Kita boleh tengok dia macam mana. Macam Yati ni, aku dengan member aku semua, termasuklah cikgu, semua tak tahu dia macam mana. Bila tanya sepatah, jawab sepatah. Bila tanya, bila tanya, ya. Macam tu je. Memang conversation nak bercakap tu macam tak ada tau. Aku sedih lah sebenarnya, tak tahu keadaan dia sebenarnya. Tak tahu apa jadi kan. Ni lagi pula, ni dah besar-besar ni lagi dah tak tahu. So itulah pengalaman aku waktu sekolah rendah dengan budak misteri. Tak nak kata misteri, tak adalah misteri sangat, tapi itulah yang aku nak share. Budak baru yang tertanya-tanya, yang kenapa dia pendiam, apa semua, apa jadi sebenarnya dalam hidup dia. Memang sampai sekarang tak tahu. Member aku semua pun semua tak tahu. Penuh dengan persoalan. Okay, korang jangan lupa like and subscribe channel aku. InsyaAllah akan datang aku akan share lagi video-video yang lain dari pengalaman aku sendiri atau pengalaman family aku ke, kawan aku ke. InsyaAllah aku akan share. Okay, so jumpa lagi pada next video akan datang. Bye.